Kalau kita nak try ni memang ambil masa bertahun-tahun lah juga ni nak belajar gerak seni silat yang ditubuhkan oleh Pertubuhan Seni Silat Abjad Malaysia Negeri Johor. Ke sana sikit Tuan. Silakan. Okey. Saya bersama dengan Dia dekat sana. Encik Raimi Mudakir, iaitu Interview dia dekat setiausaha sana? untuk Pertubuhan Seni Silat Gerak. Betulkan namanya dulu? Nama pertubuhan dan Ya. Pertubuhan Gerak Seni Silat Abjad Asli Panjang namanya. Ya. Nama pendek dia Abjad Malaysia Negeri Johor Negeri Johor. atau Silat Abjad. Okey. Dan Cik Syafari Abu Bakar, ketua jurulatihnya, memang dah 10 tahun katanya melatih para Selamat pelajar pagi. ni, Nama para kita? peserta ni. Okey, jadi mungkin kita boleh mulakan dahulu dengan Tuan Iban. Raimi juga. Kalau kita nak cerita tentang asalnya penubuhan Abjad Malaysia Negeri Johor. sejarah kewujudannya dulu. Ya. Mayu kita boleh kita datang. Waalaikumsalam. Silat Abjad ni telah wujud Ya, sejak tahun Berapa 70-an. ikut orang komuniti? Masa tu yang pengasasnya adalah Tuan Guru Syekh Mahmud Nasri Usmani. Kemudian hari sampai bisik. disambung semula oleh Ustaz Almarhum Tuan Guru Ustaz Ahmad Junaidin. Okey. Nuan Pori ni? Didaftarkan secara rasmi pada tahun 1984. Itu untuk peringkat pusat lah. Kalau untuk peringkat Negeri Johor, mula bertapak di Negeri Johor pada tahun 1993. Didaftarkan secara rasmi pada tahun 2011. Okey, 2011. Tapi kewujudannya memang sudah lama. Buat masa ini sudah berapa ramai ahli Abjad Malaysia Negeri Johor ni? Okey, keahlian untuk peringkat negara keahlian dia melebihi 120,000 orang. Okey, di seluruh negara. Di seluruh Johor negara. sahaja? Di Negeri Johor melebihi 7,000 orang. Oh, ramai. Di daerah Pasir Gudang sahaja melebihi 3,000 orang. Di Abjad Cawangan Johor ni mempunyai 38 cawangan gelanggang. Okey. Termasuk gelanggang sekolah, gelanggang di taman-taman dan gelanggang di kampung-kampung. Okey. Cik Syafari pula, kalau kita tengok tadi dan juga sekarang ni, gerak-gerak yang ditunjukkan itu adalah gerakan asas bagi silat di bawah Abjad Malaysia ataupun betul? Jabat 14 penimbul dan besi. Okey. Okey. Memang asal usul tu memang daripada Tok Guru kita lah yang bagi nama Jabat 14 Jabat penimbang dan 14 besi penimbul tu. dan besi. Dia dia ada sentuhan tu, jabat tu. Oh, dia berjabat tu. Jabat tu okey. sentuhan rohani dan jasmani. Mhm. Kan? Dia ada jati iman, jati Islam dan jati ihsan. Okey. Di situ. Dan kita terapkan iaitu apa? Kita terapkan kepada budak-budak iaitu ini adalah sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Sunnah Maknanya Rasulullah. pergerakan itu pun ada diterapkan unsur sunnah. Ya, oleh sunnah. baginda Dulu Rasulullah pun juga. Nabi pun dulu pun ada silat tapi tak dipanggil silat lah. Tapi dipanggil mempertahankan diri. Okey. Kalau dia nak berpegang takkan dia tak belajar silat kan? Betul. Jadi kita terapkan budak-budak ni jati iman, jati Islam dan jati ihsan. Baik. Betul. Itu antara asasnya lah. Cik Syafri ke makin Tuan jauh Guru, pula kita. kalau saya bukan pengamal seni silat ya. Kalau saya tengok aksi-aksi yang kita tunjukkan ini, keistimewaan dan keunikannya berbanding dengan seni silat yang lain. Ini yang saya cakap tadi. Ya. Kita ada sentuhan jabat. Okey. Jabat tu sentuhan. Okey. Dan kalau kita tengok aksinya memang kita tahu ini adalah seni silat abjad. Baik. Ini adalah sebahagian ahli silat yang kita bawakan, pengamal-pengamalnya. Kita ada pesilat cilik dan juga Sri Kandi Johor yang kita bawakan hari ini sempena dengan Selamat Pagi Malaysia Carnival sehati DRTM. Pastinya juga kita nak tahu bagaimana pertubuhan abjad Malaysia Negeri Johor ini mengembangkan lagi seni silat abjad supaya ia tidak telan zaman dan terus berkembang di bumi Johor. Berkaitan dengan silat abjad ni, Ya. permohonan ataupun pendaftaran keahlian kita buka kepada umur 6 tahun. Wah, 6 tahun. Sampailah peringkat kanak-kanak, remaja dan dewasa.
Ya. Setakat ni di gelanggang kami lah. Hmm. Umur 6 tahun pun ada belajar silat. Ya. Dah mula belajar silat. Lagi senang nak lentur Ya. InsyaAllah Encik, kalau kita lihat pada selaku ketua jurulatih ni juga ada pergerakan silat yang melibatkan gerak bagi bunga silatnya. Ada juga yang melibatkan gerak tempur. Jadi kalau untuk tempur tu jenis latihan dan juga modul latihan itu perbezaannya macam mana dengan untuk pergerakan bagi bunga dan juga seninya itu? Dia punya apa perbezaan dia. Kalau untuk latihan untuk tempur dan juga untuk latihan asas. Dia tempur ni dia ada ekstrim sikit. Kan? Dia ganas sikit. Macam kita tengok belakang ni. Ini dinamakan gerak tempur. Okey. Gerak tempur macam mana ya? Gerak tempur bebas. Gerak tempur bebas. Tempur bebas. Yang Ada perlu penggunaan senjata? Ada penggunaan senjata. Senjata yang biasa digunakan. Selalu kita gunakan rotan, rantai Okey. dan parang lah. Kan? Hari ni kita guna rotan. Kita guna rotan saja. Kita Sakit juga santai. tu kalau Kita kena badan. Okey. Jadi ini antara aksi yang dilatih dan juga diajar kepada para pesilat. Ini adalah gerak tempur. Ini gerak tempur. Ini latihan perlu disiplin. Kita terapkan disiplin tu kepada setiap pelajar. Kalau tak ada disiplin, memang dia orang tak boleh ikut. Betul. Okey. Itu apa mungkin boleh terangkan kepada kita apa yang aksi yang berlaku sedang sekarang ni, kita tunjukkan ini. Yang memegang rotan, lepas tu berkumpul di sekeliling seorang pesilat di dalam satu bulatan ni, apa dia menggambarkan kepada aksi apa? Okay. Seorang tengah dan keliling 5 orang. Okey. Kita gambarkan iaitu keberanian seorang pahlawan. Okey. Pahlawan yang duduk di tengah dan tidak ada senjata satu pun yang dipakai. Oh ya. Dan Selain daripada tu aksi ni melatih pesilat untuk jadi berani. Sejauh mana pergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah tumbuk orang jadi sakit ataupun tumbuk kita yang kasih sakit? Padahal hakikatnya yang kasih sakit itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebahagian latihan uzlah lah untuk ahli pertubuhan melatih diri untuk sebagaimana maksud abjad tu. Abjad tu maksudnya angkatan bina jati diri. Apa yang kita nak titik beratkan di situ ialah jati iman, jati Islam, jati ihsan. Maknanya daripada dalam lah. Dari dalam. Dalam Rohani, bentuk jasmani, rohani dan jasmani. tapi kalau saya seorang-seorang tu mau saya kaku kat situ. dia kena perlu latihan. Perlu latihan, ya? Perlu latihan. Alright. Disiplin yang tinggi. Semua tu kena ada. Kalau tidak dapat. Untuk dia orang untuk mewarisi persilatan ni. Untuk tempur. Silakan. Setakat ini ada tak wakil daripada Abjad Malaysia negeri Johor yang menghantar pesilat-pesilat untuk mewakili negeri ataupun ke peringkat kebangsaan dalam sebarang kejohanan? Okey, untuk makluman semua lah. Pesilat kita pernah mendapat tingkat emas. Silat olahraga Sukan Malaysia, SUKMA. Kemudian pesilat kita pernah menjadi wakil Malaysia ke pertandingan pencak silat sekolah-sekolah ASEAN di Surabaya, Indonesia. Memang hebat. Jadi kalau untuk jurulatih sendiri nak menentukan daripada kita belajar gerak seni asas sehinggalah kepada peringkat tempur dan peringkat lebih tinggi, berapa lama masa yang diperlukan untuk mereka ni beralih dari satu tahap ke satu tahap yang lain? Okey. Kita untuk mempelajari ilmu pertahanan diri ni, kita mempunyai syllabus. Okey. Syllabus gelanggang. Itu ada 4 tahap yang kita buat untuk mereka. Untuk menghabiskan satu tahap saja kurang-kurang pun 2 tahun 3 tahun. 2 tahun. Dan tahap ni tak akan habis sampai bila-bila. Memang dia ada 4 tahap, tapi belajar ilmu ini tidak akan habis sampai bila-bila. Baik. Itu satu yang cukup menarik. Maknanya adik-adik kita ni boleh jadi pelapis lah kepada abang-abang pesilat yang memang kita terapkan untuk kanak-kanak ni. Sebab tu sebutan yang kita sebut tu Allah. Allah tu
kita terapkan kepada budak-budak ni supaya dia mengerti Allah. Sepanjang mana latihan yang dia latih, yang dia langkah tu supaya dia mengerti Allah. Itu selamat yang kita ada. Setakat ini apa lagi usaha yang dilakukan oleh pertubuhan untuk menarik lebih ramai penyertaan generasi muda? Khususnya yang disebut tadilah dari usia 6 tahun. Kita banyak bergerak di sekolah-sekolah. Okey. Jadi persembahan silat yang disaksikan kebanyakan mereka ni daripada pesilat-pesilat sekolah. Ada daripada sekolah kebangsaan Kota Masai, ada sekolah kebangsaan Kopok, Kampung Kopok, sekolah menengah Kota Masai 2 dan sekolah menengah Tanjung Puteri Resort. Jadi kita lebih mudah kita dapat gerakkan silat ni di sekolah-sekolah sebagai salah satu aktiviti co-curriculum silat. Baik, terima kasih Tuan Aimi dan juga Tuan Syafari kerana bersama dengan kami. Dan itu antara aksi yang ditunjukkan oleh adik-adik kita ni. Mungkin kita boleh beri sedikit tepukan untuk mereka kerana berjaya untuk mempersembahkan sebuah aksi yang cukup menarik dan mendebarkan, dan boleh kita lihat sesuatu aksi yang mencabar juga ya Tuan Syafari ya. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada Abjad Malaysia Negeri Johor kerana berjaya melatih anak-anak muda ini untuk satu seni pertahanan diri yang cukup bagus untuk mereka. Ya, sekurang-kurangnya hari ini kita dapat mengenalkan, menonjolkan seni silat abjad Malaysia Negeri Johor ini. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-duanya. Selepas ini, okey, kita akan bercerita tentang komuniti Sarawak di Johor. Tapi sebelum itu kita nak saksikan bikisan Raspal Lena Sisik, kandang kuda yang menjadi tarikan di Sisik Kota Tinggi. Aktiviti memanah dan berkuda seperti yang kita tahu menjadi, kalau kita lihat, disarankan oleh Rasulullah SAW untuk melatih anak-anak, dan kali ini dilatih untuk para pelajar tahfiz. Mari kita saksikan. Selamat